نسألك يا من هو الله الذي الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dengan nama Allah, kami warga Sameh berikrar akan merealisasikan visi misi tarbiyah Sameh, melahirkan ulama' dan umara' serta pegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah bagi mencapai penanda aras berikut. Pertama, memahami matlamat tarbiyah, menjana keimanan dan ketakwaan. Kedua, menyertai program tarbiyah untuk menuju kecemerlangan. Ketiga, mematuhi kod tarbiyah sebagai garis panduan pembangunan insan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama dalam pimpinan rasmi 15 hari bulan Mac 2021. Yang berusaha Tuan Pengetua Sekolah Agama Menengah Rawang, Ustaz Haji Muhammad Noor bin Ismail,
penolong kanan co-curriculum Ustazah Wan Najibah binti Wan Sulaiman, guru-guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Pertamanya saya mengucapkan tahniah kepada semua pelajar yang dapat mengikuti perhimpunan rasmi kita pada pagi ini, dan insya-Allah saya mewakili guru bertugas pada minggu ini. Saya Ustazah Rahmah dan Ustazah Rokayah, insya-Allah kami bertugas pada minggu ini. Dan tema kita pada minggu ini adalah berkaitan dengan pengurusan masa. Ya. Jadi saya mewakili guru-guru bertugas, insya-Allah seperti mana biasa sepanjang minggu ini, kalau pelajar ada, insya-Allah kita akan melaksanakanlah sebagaimana tugas-tugas dan rutin yang kita rancangkan. Namun sekarang ini pelajar tiada di sekolah, insya-Allah, jadi kita doakan supaya seminggu dua lagi seperti mana yang dirancangkan, insya-Allah pelajar akan masuk sekolah seperti biasa. Okey, baik, berkaitan dengan pengurusan masa, oleh kerana para pelajar ni dah lama sangat duduk kat rumah, jadi saya ingin mengingatkan semulalah berkaitan dengan masa. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan masa. Dan bila kita habis majlis, kita selalu membaca surah ini. Berkaitan dengan masa, demi masa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, kan. Jadi kita semua yang di dalam Samir ni perlu melihat masa itu sebagai satu yang penting. Saya harap duduk berbulan-bulan di rumah itu tidaklah sehinggakan kita tidak boleh menjaga masa. Pertamanya nak jaga masa solat, kan. Yang kedua ni nak jaga masa kita untuk belajar dan sebagainya. Dan sudah pastilah kita semua mesti ada disiplin. Apabila sebut tentang masa, semua orang kena ada disiplin. Saya bagi contoh berkaitan dengan kelas contohnya. Bagaimana menjaga masa bila ada kelas online? Okey, sekarang ni sebab konteks ni pelajar di rumah, macam mana nak jaga bila ada kelas online? Macam mana kita nak mula menjaga masa? Senang saja. Kita kena ada dalam WhatsApp, dalam Google Meet itu 5 minit sebelum kelas bermula. 5 minit itu sebenarnya adalah satu masa yang kita kena jaga, sebab orang yang menjaga masa, dia akan bersiap sedia awal. Contohnya kelas mula pukul 8, 7.55 dia sudah ada di dalam. Dan mungkin bila antara peralihan dari satu kelas ke satu kelas, kan, pelajar-pelajar juga mungkin boleh keluar sekejap, tapi kemudian dia masuk semula tanpa ambil masa yang terlalu lama untuk berehat, dan kemudian dia mesti bersedialah. Jadi bila kita mengamalkan penjagaan masa, kita akan terbawa-bawa lah, sama ada besok di sekolah atau bila kita dah keluar daripada sekolah, dah dekat universiti, di alam pekerjaan, dalam keluarga kita. Jadi semua kita akan dapat menjaga masa dengan baik. Macam sekarang ni kita kata 5 ada peperiksaan. Bagaimana dia menjaga masa peperiksaan? Macam mana nak masuk dewan? Adakah kalau peperiksaan start 2 suku, pukul 2 suku baru nak beratur di luar dewan? Tak mungkin. Pukul 2 selewat-lewatnya semua orang dah bersedia. Jadi saya lihat kalau di Samir ni, antara perkara yang perlu dibangunkan ataupun dibaiki sangat-sangat adalah dari segi menghargai masa. Ramai orang yang tak boleh nak tepat masa. Contohnya pelajar asrama, balik ke asrama. Selalu ada dalam segelintir pelajar-pelajar ni yang tidak tepat masa. Sebelum pukul 6 dah sepatutnya dah ada di asrama, tapi ada juga yang memberi pelbagai alasan. Sebab kalau dia tahu pukul 6, sepatutnya pukul 5 dia sudah ada di asrama. Dia dah jadi masalah kita orang Islam terutamanya, apabila masa tak dipatuhi, apabila kita rasa pukul 6 itu baru kita nak bergerak atau 5.45 baru nak gerak, sedangkan kita tahu perjalanan yang panjang mungkin menyebabkan macam-macam risiko dan sebagainya. Okey. Jadi daripada saya mewakili guru-guru tugas, itu saja untuk ucapan mukadimah minggu ini berkaitan pengurusan masa.
So saya doakan bila semua orang masuk ke Samir semula nanti 4 dan 5 hari bulan, insya-Allah semua orang akan dapat menghargai masa, dan itulah yang akan kita fokuskan pada tahun ini, selaras dengan Samir Bumi Tarbiyah. Di sini lahirnya ulama dan umara. Okey, jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mendengar ucapan daripada guru Ustaz Sumber. Okay. InsyaAllah kita akan mendengar ucapan daripada penyelaras Ustaz Sumber Samir, iaitu Ustazah Dewi Fikri binti Wahidin. Majlis dengan peceritanya mempersilakan. Okey. Mak sini lagi. Oh, tak boleh tegak. Okey, tak tahu. Kau nak duduk depan je? Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul Hidir di atas ucapannya. Okey, yang dihormati Tuan Pengetua, begitu Ustazah Wan Najibah selaku PK Koko, guru-guru dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Okey, pada hari ini kita sedia maklum pihak Pusat Sumber Sekolah akan mengadakan majlis perasmian program nilam secara online. Okey, kepada semua warga Samir yang dikasihi, seperti yang kita sedia maklum, pandemik COVID-19 masih lagi menular sehingga kini, menyebabkan perjuangan kita masih belum berkesudahan. Okey, jadi oleh itu kita masih belum menang, tetapi kita pasti akan menang. Okey, situasi yang kita hadapi ini sehinggakan kita memerlukan menghadapi semua situasi secara normal baru. Jadi pelancaran bagi program Nilam 2021 pada tahun ini juga kita laksanakan secara di atas talian sepenuhnya. Okey, jika sebelum ini kita berkumpul di Dewan Besar Umar Abdul Aziz di dalam perhimpunan rasmi untuk majlis pelancaran program Nilam, tapi pada tahun ini majlis program Nilam dijalankan secara digital. Walaupun dengan apa cara sekalipun, okey, yang penting matlamat program ini dapat dicapai. Okey, untuk pengetahuan semua, tema program Nilam yang dipilih pada tahun 2021 ini adalah ilmu dijunjung, bangsa tersanjung. Kerana apa tema ini dipilih? Kerana ia menggambarkan melalui pembacaan akan melahirkan bangsa yang berpengetahuan tinggi, berketerampilan dan berbudaya sains serta berinovatif. Pada tahun ini juga murid-murid telah diwajibkan merekod bahan bacaan sepenuhnya melalui sistem IQ Nilam. Jadi untuk perekodan secara buku Nilam masih juga dilaksanakan tetapi tidak secara sepenuhnya. Murid-murid boleh masuk ataupun log masuk ke dalam sistem ini melalui ID MOE masing-masing. Pengiktirafan bintang akan diberikan kepada murid-murid berdasarkan bilangan dari bahan bacaan murid-murid yang akan kalian lihat pada video pelancaran sebentar lagi. Itu sahaja daripada Ustazah. Kita akan saksikan video pelancaran selesai perasmian daripada pengetua. Semoga pelancaran program Nilam ini membawa banyak input kepada semua
Okey, semoga dengan adanya juga program ini Samir dapat melahirkan pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Itu saja daripada Ustazah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Najah Salam Muhammad Razali yang kini berada di rumah. Kita doakan mudah-mudahan Al-Fadhil Ustaz segera sembuh daripada ujian dari Allah SWT. Seterusnya para Mufti Muhammad, turun kanan Abang Murid, Wan Najibah binti Wan Sulaiman, turun kanan Guru Curriculum, barisan turun kanan pelajaran, barisan guru-guru, pelajar-pelajar yang dihormati, tingkatan 1 sehingga ke tingkatan 5, 2021. Seterusnya ibu bapa yang turut serta dalam perhimpunan rasmi kita pada kali ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini sekali lagi kita dapat berjumpa di atas talian online perhimpunan rasmi untuk hari Isnin 15 Mac 2021. Alhamdulillah hari ini 15 hari bulan Mac bersamaan dengan 1 Syaban, bermakna 3 hari lagi kita akan bersama-sama meraihkan, mengimarahkan bulan Ramadan Al-Karim. Dan pihak sekolah pun telah melancarkan bulan penghayatan Islam pada minggu lepas supaya kita betul menghayati ibadah yang telah difardukan kepada kita mulai daripada Rejab, Syaban dan juga Ramadan. Ya. Sebelum kita memulakan majlis, marilah sama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah untuk ibu kepada Ustaz kita, Ustaz Ahmad Nazri yang telah kembali ke rahmatullah pada jam 10 pagi semalam. Mudah-mudahan roh Allah yarhamah ibunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Al-Fadhil Ustaz Hidir, tema kita pada minggu ini adalah pengurusan masa. Jadi apa yang saya cakap, yang saya akan bercakap sini, saya akan kaitkan dengan pengurusan masa. Okey, perkara pertama, insya-Allah sesi persekolahan bersemuka dah tak lama lagi. Saya dah kira tadi lebih kurang 15 hari lagi. Insya-Allah pelajar-pelajar akan kembali ke sekolah. Dan kalau kamu tengok adik-adik kamu di sekolah rendah, semuanya telah kembali ke sekolah daripada tadika sehinggalah ke tahun 6. Dan Alhamdulillah semuanya dalam keadaan terkawal. Jadi kalaulah kanak-kanak yang kecil pun boleh dikawal, boleh mengawal diri mereka, insya-Allah. Saya rasa abang-abang, kakak-kakaknya yang dah di tingkatan 1 sampailah ke tingkatan 5 sudah tentu dapat mematuhi peraturan, dapat mengawal diri dan sebagainya, insya-Allah. Ya. Jadi 15 hari lagi. Ya. Jadi insya-Allah pelajar semua akan mula bersekolah pada 5 April pada hari Isnin. Namun begitu, pada pelajar yang tinggal di asrama akan datang ke sekolah asrama di awal. Untuk pelajar tingkatan 5 dan juga tingkatan 1 akan mendaftar melapor diri ke asrama pada 3 April. Ya, bersamaan hari Sabtu.
Dan untuk tingkatan yang lain, tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4 pada 4 April iaitu pada hari Ahad. Jadi kita asingkan tingkatan-tingkatan ni mengikut masa yang telah ditetapkan dan surat telah pun diedarkan ke grup ibu bapa masing-masing. Jadi diharapkan pelajar-pelajar dapat mematuhilah yang tinggal di asrama, dan yang tak tinggal di asrama tu pelajar PASMA bolehlah datang ke sekolah mulai 5 April hari Isnin. InsyaAllah kita doakan semoga semuanya selamat. Ya. Khususnya berkaitan dengan PDPR, 15 hari lagi yang saya sebut tadi, bermakna 15 hari lagi nak buka sekolah lah, dan PDPR pun tinggal 15 hari saja lagi, dan diharapkan pelajar berkaitan dengan pengurusan masa itu dapatlah menguruskan masa dengan baik. Kamu walaupun berada di rumah tapi sebenarnya jiwa kamu, diri kamu berada di sekolah sebenarnya. Cuma fizikal kamu, body kamu saja berada di rumah. Jadi kena patuhlah masa yang telah ditetapkan. Kalau kelas dah start pukul 7.30, maka sebelum itu dah bersedia. Ini kelas start 7.30, pukul 8 masih lagi nak bangun tidur, memang tak dapat urus masa dengan baiklah. Ya. Jadi rugi masa yang telah diperuntukkan untuk kita belajar, kita habiskan untuk benda yang lain. Jadi isu 7.30 start kelas ni bukan sahaja di Samir tetapi juga di semua sekolah. Ya. Seolah-olah kita berada di sekolah. Ya. Jadi jangan terbiasa bangun lambat, tak bersedia, sebab kita akan memulakan persekolahan lagi awal lagi kita kena bangun. Okey, seterusnya berkaitan dengan PDPR, tidak semua guru dapat mengajar sebabkan sebahagian besar guru kita, hampir 20 orang sebenarnya yang terlibat dengan pengawasan SPM dan juga sebagai pemeriksa SPM. Dan guru-guru ni telah mendapat pelepasan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tidak mengadakan kelas sebab mereka perlu fokus kepada pengawasan SPM dan juga pemeriksaan kertas SPM yang dibuat secara e-marking yang lebih memerlukan tumpuan, dan masa untuk pemeriksaan juga telah disingkatkan. Jadi diharapkan pelajar-pelajar dapat memahami keadaan ini, dan mungkin insya-Allah guru-guru telah meninggalkan kerja dalam tutorial sebab dalam konsep PDPR Vision 2 ni bukan sahaja kelas online tetapi juga ada tutorial. Itu kerja yang perlu disiapkan oleh pelajar. Jadi diharapkan pelajar-pelajar ada sebarang permasalahan, biarlah kamu sendiri yang bertanya di grup kelas, ya, masing-masing. Seterusnya berkaitan dengan co-curriculum juga. Selain daripada PDPR, COCO juga kita telah melaksanakannya melalui atas talian, dan insya-Allah perjumpaan untuk kali yang kedua pada minggu ini diteruskan pada hari Rabu, badan uniform, dan pada hari Khamis kelab dan persatuan pada jam 3.30 sehingga 4.30. Dan insya-Allah aktiviti COCO ni kita akan buat sekalian sebelum buka sesi persekolahan. Kita akan teruskan sebab kita mesti memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kementerian, iaitu 12 kali perjumpaan. Dan bila buka sekolah nanti, masih kita akan laksanakan aktiviti co-curriculum ini mengikut SOP yang telah ditetapkan ke semua sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi pengurusan masa juga sekali lagi penting dekat sini. Bila diminta join dalam link-link yang telah ditubuhkan oleh guru penasihat masing-masing, diharapkan pelajar dapat menyertainya lah. Okey, seterusnya berkaitan dengan SPM 2020, abang-abang dan kakak-kakak kita alhamdulillah hanya tinggal 4 hari sahaja lagi dengan kertas 6 mata pelajaran lagi yang belum selesai. Dan alhamdulillah doakan mereka berjaya, dan doakan pada hari kertas yang belum tu juga
mereka mencapai kecemerlangan. Ya, setakat ini membuktikan bahawa pengurusan masa untuk pelajar-pelajar nak ambil SPM pun amat perlu. Jadi kita nak urus masa bukan dah dekat-dekat nak SPM ni baru nak baca buku, sedangkan belajar dah bertahun-tahun. Jadi pengurusan masa kena bermula daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 untuk memahami basic-basic. Janganlah sampai basic pun tak tahu, jadi bila dah sampai SPM tak faham. Ya. Okey, kita doakan mereka berjaya dan tunggu pula untuk abang kakak SPM 2021 yang telah pun memulakan sisi persekolahan secara PDPR dan akan bersemuka lepas ni. Tarikh peperiksaan kita belum pasti lagi sebab tak keluar lagi takwimnya SPM. Juga untuk abang-abang dan kakak yang akan mengambil peperiksaan SMA tahun 2020. Yang akan berlangsung pada 12 April nanti. Jadi pengurusan masa anda juga sangat penting. Sebab dalam jadual PDPR kita dah tak masukkan dah untuk pembelajaran SME 2020. Namun begitu, kesediaan kamu, pengurusan masa kamu sangat penting sebab kita dah bagi macam-macam dah sebelum ni, sebelum cuti lagi, sebelum buka sekolah. Dah kita buat seminar, jadi kamu boleh rujuk balik seminar-seminar melalui YouTube, nanti dirakam dan buka balik buku. Sebab SMA ni dia tidak lari daripada pelajaran tingkatan 4 yang telah kamu pelajari. Dia hanya untuk nilai tambah, pemantapan sahaja. Jadi bila kamu mengulang kaji tingkatan 4 mata pelajaran dini, seolah kamu bersedia jugalah untuk pengurusan masa kamu SPM bagi tahun 2021. Ya. Jadi tahniahlah kepada calon-calon SME 2020. Mungkin tahun ni kamu ambil 2 peperiksaan. Ya. Kalaulah peperiksaan SPM pada hujung tahun, tapi saya tak nampaklah hujung tahun, mungkin pada tahun depan juga. Jadi jangan bimbang, teruskan perjuangan SMA dan SPM muntas, ya, insya-Allah. Ya. Seterusnya untuk pelajar-pelajar, kakak-kakak, abang-abang tingkatan 4 juga. Mereka juga baru-baru ni pada minggu lepas 9 dan 10 Mac terlibat dengan peperiksaan ataupun pentaksiran PKSAM. Pentaksiran khas Sekolah Agama Menengah Negeri Selangor bagi tahun 2021. Jadi walaupun secara automatik pelajar tingkatan 3 tahun lepas 2020 dan naik tingkatan 4, tapi memandangkan kita adalah sekolah khas, nak masuk pun tingkatan 1 perlu penapisan, pemilihan, rayuan dan sebagainya. Begitu juga untuk menengah atas tingkatan 4 juga perlu pengesahan secara rasmi pelajar tingkatan 4 di Sekolah Jabatan Agama Islam Selangor. Ya. Jadi sebab itulah peperiksaan PKSAM telah dilaksanakan dan bila sebut pengurusan masa memang jelaslah ada segelintir pelajar tidak dapat menguruskan masa dengan baik semasa peperiksaan. Ya, mungkin masalah-masalah yang tak dapat dihindarkan juga adalah satu faktor. Jadi ada pelajar yang tidak dapat mengambil peperiksaan dengan masa yang mencukupi lah dan tak dapat key in dan sebagainya, tak dapat submit. Sebab itulah kita akan buat peperiksaan ulangan bagi pelajar-pelajar tertentu. Alhamdulillah untuk semua majoritinya 130 orang telah siap slip peperiksaan, slip PKSAM dah siap insya-Allah, dan guru kelas akan memaklumkan kamu melalui grup kelas masing-masing lah selepas ni. Sesuai untuk pelajar Pak Hanafi, kemasukkan kamu ke aliran sains mesti secara rasmi mendapat surat tawaran daripada Jabatan Agama Islam Selangor, Bahagian Pendidikan Islam. Jadi telah dimaklumkan dan insya-Allah lepas ni kita akan buat satu sesi Google Meet bersama pelajar-pelajar Pak Hanafi dan juga kelas-kelas yang lain mungkin yang berminat dengan aliran sains ataupun STEM. Sebab kena mohon. Untuk kelas-kelas yang lain, Pak Maliki, Pak Syafi'i dan juga Pak Hamadi kita tidak merombak apa-apalah. Kecuali Pak Hanafi tengok kepada
keputusan fikih Islam ni, sama ada betul kamu layak ataupun tidak, dan kamu mesti mendapat surat rasmi daripada JAIS, ya. InsyaAllah kita akan buat satu sesi khas perjumpaan guru mix dengan kelas Pak Hanafi dan juga pelajar-pelajar yang berminat dengan aliran STEM, ya. Mungkin ada kalangan kamu nak mohon ke sekolah yang lebih baik lagi, bestari ini, insyaAllah kita akan berbincangkanlah, ya. Seterusnya yang terakhir sekali, belum terakhir lagi, berkaitan dengan COVID-19 juga. Jadi diharapkan semua pelajar dan juga ibu bapa sekali lah, ya, mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita yang diawasi oleh MKM, ya. Jadi kita pun sudah maklum, ramai sangat orang komen polis buat sekatan jalan raya tak betul-betul lah, main lepas macam tu je. Baguslah, akhirnya kita mendapat mereka mendapat teguran daripada ketua polis. Jadi semua sekatan jalan raya telah diperketatkan dan resikonya semua jalan jam dah sekarang, sebab kita nak ketat sangat. Polis longgar, macam-macam orang komen. Bila dah ketat, ada masalahnya lain pula. Walau bagaimanapun, itu adalah untuk kebaikan kita. Kita kena terimalah. Dan untuk pelajar-pelajar dan ibu bapa, janganlah sampai anda didenda kerana tidak memakai mask secara yang betul. Dendanya bukan RM100, dendanya bukan RM1,000 lagi, tapi dendanya RM10,000. Ya, jadi tolong hati-hati, jangan sampai kena denda barulah nak buat raya raya sini tak guna. Ya, jadi tolong jaga, hidup juga dengan penjarakan sosial dan juga menjaga kebersihan. Dan akhir sekali, pelancaran nilam online seperti mana yang telah dimaklumkan oleh guru media kita, Ustazah Dewi Fikri tadi. Ini juga berkaitan dengan pengurusan masa. Masa yang berharga, waktu lapang, apa kita buat. Dan kita nak jadikan ini bukan sahaja menghargai masa, tapi menjadi satu budaya pada kita. Budaya membaca. Dan memang daripada sirah Rasulullah SAW sendiri dalam surah yang pertama diturunkan, surah Iqra' kan. Kita faham, suruh baca. Jadi itulah sepatutnya budaya kita orang Islam membaca. Jadi ilmu dijunjung, bangsa disanjung. Tema nilam kita pada tahun ini sangat tepatlah. Apatah lagi sangat tepat untuk kita sebagai seorang Muslim yang berada di bumi Karbiah. Banyakkan membaca dan kita dah sesuaikan, pihak kementerian telah sesuai dengan budaya membaca ini. Bukan saja membaca buku, ini zaman tradisional dululah baca buku je. Sekarang zaman moden, zaman abad 21, kita juga dibenarkan membaca melalui digital dan semuanya mesti direkodkan. InsyaAllah kita akan bagi penjelasan lebih lanjut lagi lepas ini kepada guru-guru juga dan juga kepada pelajar-pelajar bagaimana untuk merekodkan. Ya, jadi itulah hasrat daripada kerajaan supaya kita ni banyak membaca, bukan saja bangsa Melayu terutamanya, tapi juga bangsa-bangsa yang lain. Sebab disebut di sini ilmu disanjung, bangsa disanjung, tak disebut bangsa Melayu saja, semua bangsa yang berada di Malaysia ini. Jadi sama-samalah kita membudayakan membaca, dan di peringkat guru-guru pun memang diminta untuk membaca dan direkodkan dalam ladak masing-masing lah, perkembangan staf masing-masing. Itu pentingnya budaya membaca sama ada di kalangan guru maupun di kalangan pelajar. InsyaAllah. Jadi saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim melancarkan program nilam online peringkat Sekolah Agama Menengah Rawang bagi tahun 2021 dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu setakat ini saja ucapan daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengetua. InsyaAllah kita akan menonton video pelancaran khususnya berkaitan dengan
pengisian laporan ataupun website yang pelajar-pelajar boleh gunakan secara online untuk merekodkan amalan baca masing-masing. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya hayyu Ya Qayyum, kami merafak atas keizinanmu untuk kami meneruskan perjalanan hidup pada hari ini dengan penuh kenikmatan dan kesejahteraan. Kami juga bersyukur Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri, emosi dan roh kami sehingga dapat menyempurnakan tugasan kami dengan jaya pada hari ini. Allahumma ya Karim ya Aziz, jadikanlah kami pada awal hari ini kebaikan, di pertengahannya keberkatan dan disudahi dengan keampunanmu ya Allah. Dan jadikanlah juga hari yang kami lalui permulaannya hidayah, pertengahannya kemenangan dan diakhiri dengan kecemerlangan. Ya Allah, kurniakanlah kami kesatuan Ashabul Kahfi sehingga kami dapat menunaikan segala tanggungjawab dan amanah kami menerusi kerja serasukan. Suburkanlah hati-hati kami dengan berbaik sangka, berlapang dada, untuk membantu, sokong mendokong rakan seperjalanan kami sehingga dapat menyelesaikan sebarang permasalahan yang timbul. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, jadikanlah hari ini lebih baik daripada semalam dan jadikanlah hari esok kami lebih baik daripada hari ini. Berikanlah kami kejayaan di dunia dan di akhirat dan kami tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah dengan berakhirnya bacaan doa tadi, maka berakhirlah perhimpunan kita pada hari ini. Dan kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.